Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam sesi perkongsian bersama saya pada hari ini. Tajuk perkongsian pada kali ini ialah berkaitan pentaksiran psikometrik atau PPSI. Apa itu pentaksiran psikometrik? Ayuh kita fahami dengan lebih lanjut. Pentaksiran psikometrik ialah satu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan trait personality. Ia mengukur dimensi berkaitan konstruk psikologi seperti aptitude minda, kecenderungan minat dan trait personality. Pencapaian akademik bukanlah satu-satunya aspek penting dalam pembangunan manusia. Pengukuran konstruk-konstruk psikologi seperti ini telah diperkenalkan dalam sistem pendidikan kebangsaan negara dengan tujuan untuk mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperolehi. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mendapatkan data profil personaliti diri murid dengan lebih tepat. Pentaksiran psikometrik juga dijalankan dengan tujuan untuk memahami kekuatan dan potensi diri yang boleh dikembangkan sepanjang hayat selain memahami sikap dan perbezaan individu murid. Ia juga bertujuan untuk menyediakan maklumat tentang personaliti kerjaya murid yang realistik. Hasilnya, pentaksiran psikometrik akan mampu mengembangkan potensi, kecenderungan, minat dan bakat seseorang. Ia juga mampu memantapkan pembangunan personaliti dan sasiah diri. Dan yang paling penting, pentaksiran psikometrik ini akan mampu membantu murid mencapai kematangan penentuan kerjaya mereka dengan lebih realistik. Berikut ialah aliran pelaksanaan psikometrik dalam sistem pendidikan negara. Pentaksiran psikometrik dimulakan pada peringkat sekolah rendah dengan ujian aptitude khusus untuk murid tahun 6 menggunakan instrumen inventori kecerdasan pelbagai. Seterusnya, pentaksiran ini diteruskan ke peringkat sekolah menengah dengan pengukuran personaliti diri murid menggunakan inventori trait personality bagi pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4. Manakala pengukuran tahap minat kerjaya murid diukur melalui inventori minat kerjaya bagi pelajar tingkatan 1 dan 3, manakala bagi pelajar tingkatan 5, inventori kematangan kerjaya digunakan dalam pentaksiran psikometrik. Untuk makluman semua ibu bapa, pentaksiran psikometrik bukanlah pentaksiran berasaskan akademik. Ianya hanyalah untuk mengukur tahap dan potensi serta bakat seseorang murid. Maka pada hari ini, saya hanya akan menerangkan secara khusus tentang inventori kecerdasan pelbagai yang mana ia adalah satu ujian aptitude khusus untuk murid tahun 6. Ujian aptitude ini digunakan untuk meramal kejayaan seseorang. Ia merupakan instrumen untuk melihat ciri-ciri kebolehan individu yang mempunyai hubung kait dengan kebolehan mempelajari sesuatu atau kemahiran. Di peringkat sekolah rendah, inventori kecerdasan pelbagai digunakan. Dengan menggunakan teori kecerdasan pelbagai atau multiple intelligence theory yang dikenalkan oleh Howard Gardner, manusia mempunyai 9 kecerdasan diri yang boleh diperkembangkan sepanjang hayat. Menurut Gardner, kecerdasan ini bukanlah diwarisi, tetapi ianya boleh dipupuk dan dikembangkan. 9 kecerdasan pelbagai yang dimaksudkan oleh Howard Gardner ialah interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, visual ruang, logik matematik, music, kinestetik, naturalis dan existential. Menurut Gardner, setiap individu mempunyai kombinasi kecerdasan yang unik, dinamik dan berubah-ubah. Tiada kecerdasan seseorang lebih baik dari yang lain. Oleh itu, mari kita fahami kesemua 9 kecerdasan pelbagai tersebut. Yang pertama, verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merujuk kepada keupayaan individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk komunikasi. Kecerdasan verbal linguistik merujuk kepada kebolehan menggunakan bahasa dengan efektif sama ada secara lisan atau bertulis. Individu yang mempunyai skor tinggi dalam kecerdasan verbal linguistik adalah individu yang berkemahiran mendengar,
berfikir dalam bentuk perkataan, bercakap, menulis, bercerita, menerangkan, mengingat maklumat dan memahami perkataan. Mereka adalah individu yang sensitif terhadap makna perkataan dan mahir memanipulasi perkataan. Mereka cenderung untuk belajar dengan lebih baik melalui kaedah pembacaan, mengambil nota, berbincang dan berdebat. Mereka suka berbicara, gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. Seterusnya, visual ruang. Kecerdasan visual ruang merujuk kepada keupayaan seseorang menganggar dan menginterpretasi ruang. Ia adalah kebolehan untuk berfikir secara gambaran, imej, bentuk dan corak. Individu yang mempunyai kecerdasan visual ruang yang tinggi mampu membentuk model secara visual dan mengaplikasikan model itu kepada dunia fizikal seperti memahami peta, carta, gambar, video dan filem serta boleh melakar, melukis dan menterjemah imej secara visual. Mereka berkeupayaan membuat penilaian tentang ruang dan membayangkannya dalam minda. Individu-individu ini adalah individu yang mahir dalam menyelesaikan puzzle dan pembinaan struktur serta bijak menghubung kait antara objek dalam ruang. Biasanya, mereka yang mempunyai tahap visual ruang yang tinggi adalah seorang yang berimajinatif dan kreatif. Seterusnya, kecerdasan logik matematik. Kecerdasan logik matematik merujuk kepada keupayaan seseorang menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. Kecerdasan logik matematik merupakan kebolehan yang dominan di bahagian otak kiri. Kecerdasan ini membolehkan individu menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. Biasanya, individu yang mempunyai kecerdasan logik matematik yang tinggi minat terhadap aktiviti berbentuk eksplorasi. Sering bertanya tentang perkara-perkara yang berlaku di sekitarnya dan suka menuntut penjelasan yang logik dari setiap pertanyaan. Seterusnya, kecerdasan muzik. Ia merujuk kepada keupayaan menghargai, menghayati dan mengubah lagu. Individu yang mempunyai kecerdasan muzik yang tinggi sensitif terhadap bunyi, irama, melodi dan lagu. Mereka berkebolehan mengesan dan membezakan bunyi, muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. Mereka berupaya meluahkan perasaan melalui muzik dan boleh bermain alat muzik serta boleh menghafal lirik dengan baik. Mereka boleh mengubah rentak, tempo, mengenali dan mengingati nada-nada muzik atau bunyi. Kecerdasan naturalis. Ia merujuk kepada keupayaan mengenal pasti dan menghargai alam semula jadi. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalis yang tinggi biasanya minat terhadap alam semula jadi. Mereka adalah pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora, fauna dan galian. Mereka sangat menghargai alam sekitar dan lebih banyak menghabiskan masa di luar serta gemar mendengar bunyi-bunyian alam semula jadi. Seterusnya, kecerdasan kinestetik. Ia adalah keupayaan mengawal dan memahami pergerakan tubuh badan. Kecerdasan kinestetik merujuk kepada kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota badan untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah. Individu yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi adalah individu yang cekap menginterpretasikan pergerakan anggota badan. Mereka suka aktiviti bersukan, menari, gimnastik dan lain-lain. Mereka boleh mengimbangi pergerakan fizikal dengan mental. Kaedah belajar yang lebih berkesan untuk mereka adalah melalui aktiviti yang melibatkan pergerakan otot seperti bersukan atau tarian. Kecerdasan interpersonal. Ia merujuk kepada keupayaan berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Ia berkaitan kebolehan individu memahami perasaan, sikap, tabiat serta hasrat orang lain. Individu yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi boleh berinteraksi dengan mudah
dan boleh bekerjasama dengan orang lain serta dapat memberikan motivasi kepada orang lain. Mereka boleh berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Biasanya, mereka mempunyai sifat empati yang tinggi, suka menolong orang lain dan minat membina hubungan sosial dengan orang lain. Kaedah belajar yang sesuai untuk orang-orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi adalah belajar secara berkumpulan. Seterusnya, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merujuk kepada keupayaan seseorang memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat dan minatkan diri. Ia berkait dengan kesedaran tentang diri sendiri. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi berkebolehan menilai diri sendiri dengan baik. Mereka dapat mengenali diri dengan baik dan secara mendalam mereka mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Individu ini mempunyai keyakinan diri yang sangat tinggi dan tahu tentang kebolehan diri. Mereka mempunyai azam yang kuat, boleh berdikari dan mempunyai hala tuju yang sangat jelas. Namun begitu, individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi sukakan kaedah belajar secara bersendirian kerana mereka gemar membuat refleksikan diri iaitu muhasabah diri. Mereka adalah seorang yang introvert dan suka membuat kerja secara bersendirian. Dan akhir sekali adalah kecerdasan eksistensial. Ia merujuk kepada keupayaan seseorang membincangkan isu-isu kewujudan seperti mencari makna kehidupan. Ia berkait rapat tentang kebolehan memahami erti kewujudan manusia dan alam. Individu yang mempunyai kecerdasan eksistensial yang tinggi memahami makna sesuatu kejadian. Mereka menggunakan daya intuisi yang tinggi dalam memahami realiti kehidupan. Mereka menghargai dan menghayati nilai agama, nilai sejagat dan norma masyarakat dengan baik. Mereka meletakkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang tinggi dalam sebarang keputusan dalam kehidupan. Individu yang mempunyai kecerdasan eksistensial yang tinggi biasanya suka membaca buku-buku falsafah, bahan-bahan keagamaan dan bahan-bahan tentang nilai-nilai tradisi. Mereka suka mengamati sesuatu kejadian secara mendalam. Kaedah belajar yang berkesan untuk individu yang mempunyai kecerdasan eksistensial yang tinggi adalah melalui kaedah penyoalan, pemerhatian, renungan kendiri dan kaedah perkongsian. Berdasarkan 9 kecerdasan pelbagai tersebut, dapat dirumuskan di sini bahawa kejayaan dan kualiti diri seorang murid bukan hanya terletak pada akademiknya semata-mata. Kualiti diri seorang murid boleh dinilai dengan mengambil kira pelbagai dimensi yang boleh menjadikannya individu yang berilmu dan berkemahiran. Boleh menjadikannya individu yang bersikap dan bertingkah laku terpuji, yang mempunyai nilai-nilai kerohanian yang tinggi, yang mempunyai tahap kesihatan dan kecerdasan yang tinggi, emosi yang stabil serta berkeupayaan berfikir dan boleh hidup bermasyarakat secara harmoni. Maka, hargailah kepelbagaian individu kerana setiap individu itu unik. Semua kecerdasan boleh dilatih dan dipupuk. Menurut Albert Bandura, setiap individu mempunyai keupayaan untuk bertindak secara proaktif, mengawal dan mengurus diri. Jika murid mengetahui potensi diri mereka, maka mereka akan jadi ejen yang aktif dalam perkembangan mereka sendiri. Semoga perkongsian pentaksiran psikometrik ini dapat membantu mewujudkan generasi akan datang insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan aspirasi falsafah pendidikan negara. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa, jika anda suka perkongsian ini, boleh tinggalkan komen di ruangan komen ini, like dan share video saya untuk manfaat orang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.